Jiran hak pi tu tolong dok ampun dosa dia dengan sebab jiran sebelah tu dok pi. Allah Ta'ala ampun dosa jiran sebelah. Ni setengah jiran tak faham, orang dok pi rajin-rajin dia marah. Sepatutnya terima kasih, aku tak pi dah hang pi. Jadi Allah Ta'ala ampun dosa dia dengan sebab pak long hak sebelah rumah dia pi. Baik tuan-tuan. Malam ni waktu yang ringkas, insya-Allah masuk awal. Kita nak bawa satu nasihat ataupun wasiat Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada seluruh umat Islam. Sayyidina Ali karramallahu wajhah dia sebut satu ungkapan yang boleh kita jadikan sandaran untuk mengatur kehidupan dan perjalanan hidup sentiasa kekal dalam keadaan bahagia dan ketenangan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah dia sebut, la yazalud dinu wad dunya qaimaini ma zalatil arba'ah. Sayyidina Ali kata agama dan juga dunia qaimaini akan sentiasa berdiri tegak, akan sentiasa maju, akan sentiasa berjalan, akan sentiasa bersinar, akan sentiasa bahagia. Mazalatil arba'ah, selama mana ada di kalangan manusia 4 perkara yang aku nak sebut. Sayyidina Ali kata. Sayyidina Ali kata la yazalud dinu wal dunya. Agama dengan dunia, dua-dua ni akan berdiri tegak. Qaimaini, berdiri tegak. Akan maju, akan jadi hebat. Agama mereka hebat, dunia mereka hebat. Agama mereka gemilang, dunia mereka juga terbilang. Sayyidina Ali kata kalau ada lagi 4 ni. Yang pertama Sayyidina Ali sebut, madamal aghniya'u la yabkhaluna ma khuwilu. Yang pertama, selama mana masih ada golongan yang kaya, mereka ni tidak kedekut dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Ini satu. Sayyidina Ali kata agama akan terus berjalan, akan terus jadi hebat. Dunia juga akan jadi hebat, dunia akan jadi sempurna. Bila mana orang-orang kaya, orang-orang yang ada harta, baik mereka tidak bakhil dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, iaitulah harta. Agama nak elok ni bila mana harta banyak. Agama nak jadi maju bila mana harta ni banyak, bila mana dermawan ni ramai. Agama tidak akan berjalan, agama tidak akan bersinar, agama tidak akan bercahaya kalau golongan-golongan yang kaya apabila mereka bakhil dan tak mau berkongsi dengan harta yang Allah Ta'ala bagi. Tak akan maju, tak akan berjalan agama. Agama ni dia nak maju, dia nak gemilang dengan harta. Sebab tu harta lah akan menyebabkan agama kita ni akan berganjak lebih maju dan sebagainya. Sebab tu kita dengar sejarah Nabi dalam Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya boleh berjaya nak sebar Islam di antara sebab-sebab yang lain banyak. Di antara yang banyak-banyak tu ada di kalangan orang Islam ni yang dermawan menafkahkan harta benda mereka kepada Nabi. Salah seorangnya Sayyidatuna Khadijah. Daripada kaya tuan-tuan, tokoh koprak yang cukup disegani di Mekah, daripada kaya bila berkahwin dengan Nabi sampai tak ada apa. Sehingga Siti Khadijah kata, wahai Rasulullah, kalau aku mati lepas ni, kalau tulang belulang, urat-urat aku ni, biji mata ni ada harga, kamu juallah segala tulang belulang dan belilah kelengkapan untuk menyebarkan agama Islam. Tak ada apa. Sebab tu agama akan berdiri teguh bila mana Sayyidina Ali kata orang-orang yang dermawan ni duk ada. Orang-orang yang berharta, harta inilah yang akan bawa sebagai landasan agama akan gemilang dan terbilang di mata dunia. Sebab tu banyak ayat lain duk suruh kita tengok, Rabbana atina fid dunya hasanah.
Duk minta kebaikan. Apa maksud hasanah? Harta. Duk suruh kita minta harta, duk suruh minta kebaikan, kebahagiaan, ketenangan dalam hidup. Pasal apa agama suruh? Memanglah bila boleh harta ni silap-silap, orang akan rosak dengan harta. Bukan setakat harta, tengok berkahwin. Nabi suruh berkahwin, sunnah Nabi. Tapi ramai di kalangan orang yang rosak kerana isteri, masuk neraka kerana isteri, sedangkan kahwin tu Nabi suruh kahwin. Maknanya benda yang agama suruh tu merupakan suruhan, dalam masa yang sama sekiranya silap langkah dia akan merosakkan hidup manusia. Macam tu gak harta. Sayyidina Ali kata, nak eloknya agama bila mana ada harta yang boleh membantu agama jadi gemilang dan juga cemerlang. Sebab tu bila mana kita ni tak ada duit nak buat program mengaji, nak buat program ma'al hijrah, nak buat program tu, nak buat program ni, tak pakai jadi kerja. Sebab apa? Modal tak ada. Kalau ada modal pun tak guna harta, Islam juga tak akan mudah disebarkan. Setengah masjid duit 400,000. Mikrofon RM20. Dia tarik suara. Ustaz jadi imam qiyamul lail ni rasa nak rebah terguling. Duit masjid punya banyak. Duk simpan. Setengah pengurusi itu, masjid kat tempat kami ya, dia kata tak boleh guna duit masjid sebab duit masjid ni duit Allah Ta'ala. Nak buat program apa tak boleh tuan-tuan sebab duit Allah Ta'ala. Time nak bayar duit karan duk pi dekat TMB pejabat pos, nak bayar duit ayak pi sadar bayar kat Allah Ta'ala, dah bayar duit karan duit Allah Ta'ala. Tak bagi guna duit sebab duit masjid adalah duit Allah Ta'ala. Sebab tu masjid mereka suram, tak ada pengajian, orang-orang tak didedahkan dengan agama, tak tahu amalan mereka buat betul tak betul. Sebab apa? Tak tersebar. Kerana apa? Harta yang ada tidak dimanfaatkan. Kalau program konsert apa tu dia ni sebatang ni 1,000 harga. Tu bom nyanyi sedap, tu yang duk jerit sampai pukul 12. Kadang-kadang terandah sampai pukul 3. Harta Allah Ta'ala, duit masjid banyak. Setengah yang mikrofon ni ada karan, kena mulut ustaz ni, cerin janggut-janggut tu. Ada karan, lagu mana dia shot. Beli hak RM20. Ni Sayyidina Ali kata, kalau lagu ni lah kedudukan umat Islam, agama dan juga agama mereka tidak akan berganjak dan tidak akan maju. Bak agama mereka tak maju, bak dunia juga tak maju. Buat program mengaji, ustaz main mengaji, minta maaf nak tuan-tuan jangan terasa no. Kawan tu main mengajak, depa bagilah sagu hati banyak agaklah RM30. Alitan kuasa mesyuarat nak tambah RM10 lagi. Tok imam kata apa? 30 tu pun banyak lah. RM30 banyak dah. Jangan dok terasa ni nak habaq kata pasal apa program-program agama ni tidak dapat sambutan ramai. Bincang-bincang tak boleh sebab banyak 30 banyak. Kalau bagi 50 tak padan dia dah, main mengajak sat dah 40 minit. 40 minit dia kata sat tuan-tuan. Takkan nak suruh mengajak 4 jam. Terus setengah jam pun orang sila tak sama, sat sengit kanan sengit kiri, dia suruh tiba sampai 4 jam. Ni cerita kisah benar, saya cerita dalam masjid ni. Saya duk mengajak masjid tu pukul 3 petang hari Jumaat, esok dah. Cerita benar. Saya bukan masalah 30 tu sebab saya pergi naik motor. Naik 2 kupang pun RM3 boleh sampai dah. Naik motor lah pergi mengajak dekat rumah saya. Bukan isu masalah tu. Masalahnya duit banyak.
Tapi tak bagi ruang untuk orang buat program-program kebajikan, majlis-majlis ilmu. Sebulan 3 kali kuliah. Lepas tu orang nak celik agama lagu mana tuan-tuan? Orang nak faham lagu mana agama, tengok satu isu yang terbaru di kalangan orang yang ada ilmu, di kalangan ulama juga, yang mengatakan golongan perempuan yang keluar demonstrasi GST mengatakan pelacur di peringkat atasan. Dan golongan lelaki yang memberi sokongan mempertahankan golongan wanita yang berdemonstrasi, yang kata GST tak boleh begitu begini. Mereka kata golongan lelaki ini adalah golongan yang ketagih untuk melayan dan juga menggunakan perempuan pelacur tadi. Pasal apa jadi lagu tu tuan-tuan? Sebab Islam tak didedahkan, program agama tidak beri keutamaan, sedangkan Al-Jizyah dan GST merupakan satu amalan yang dilarang oleh agama. Buka kitab Fiqhud Daulah menceritakan jizyah ataupun cukai wajib dikenakan kepada golongan kufar sebab mereka tak kena bayar zakat. Adapun golongan Islam tidak wajib diambil cukai kerana mereka wajib membayar zakat dalam Islam. Zakat adalah kewajipan orang Islam. Cukai adalah kewajipan orang yang bukan Islam menumpang di bawah negara Islam. Dalam kitab Fiqhud Daulah. Bukan masalah 10% turun jadi 6%. Bukan masalah daripada besar tukar jadi jumlah yang kecil. Sepatutnya kena terima kasih. Benda ni satu baik, benda yang baik. Daripada tinggi jadi rendah. Daripada 10% cukai jadi 6%. Bukan isu rendah ataupun tinggi. Isu walaupun 1%. Dia adalah kesalahan agama. Siapa yang tahu? Tak didedahkan tentang ilmu agama. Sebab apa? Duit, harta yang tidak boleh melicinkan perjalanan agama. Orang kekal dalam keadaan kejahilan. Tuan-tuan, orang yang duk faham ni minta maaf. Dia kata daripada 10 ke 6 ni, dia kata turun. Sepatutnya benda ni elok. Orang faham lagu tu ialah fahaman Mu'tazilah. Pasal apa saya kata gitu? Tuan-tuan boleh kita buka kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Kiai Sirajuddin Abbas, orang Indonesia. Kitab dia tak besar mana tapi tebal itu, I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia cerita kata fahaman Mu'tazilah ni fahaman yang meletakkan akal sebagai mazhab depa. Dalam kitab tu sebut golongan Mu'tazilah menafikan Nabi ni Isra' Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Depa tak percaya sebab apa? Tak logik. Mu'tazilah meletakkan akal sebagai mazhab. Dia kira logik walaupun ada dalil bercanggah dengan akal, maka dalil itu diketepikan. Apa hukum tuan-tuan? Murtad. Lepas tu mereka mendefinisikan benda baik dengan benda buruk. Apa takrif yang nak kata buruk dan baik ni? Dia kata al-hasanu ma tarahu hasanan. Benda baik dan kita nak kata baik ni tuan-tuan, benda yang kita rasa kata baik, dia kira benda tu baik. Ini takrif Mu'tazilah. Wal qabihu ma tarahu qabihan, dan benda jahat, benda buruk, benda tak elok, apa yang hang berasa tak elok, dia kira tak elok. Tu fahaman Mu'tazilah. Fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, al-hasanu ma hassanahu syar'u. Benda baik nak kata elok ni, benda yang syarak kata elok, kira elok. Dan benda yang syarak kata tak elok, kira tak elok. Walaupun pada akal kita tu kata elok, tapi syarak kata tak elok, kita terpaksa mengatakan ia satu benda yang keji. Ni kaedah Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapa khutbah Jumaat 2 minggu lepas di Masjid Sungai Ara, Masjid Al-Huda, Sungai Ara, dekat Bukit Jambui. Saya cerita kisah Nabi Musa macam khutbah raya haji kita baru ni di masjid kita. Lepas-lepas semayang sunat Jumaat tu ada orang tegur, dia tepuk paha saya. Dia kata hak ustaz sebut apa meletakkan GST itu salah, dia kata. Saya sebut meletakkan GST yang tinggi. Dia kata salah hak ustaz sebut. Sebenarnya kita bukan meletakkan tinggi, dia kata daripada 10% turun 6. Turun tu, benda ni benda baik, dia kata. Saya kata yang saya cerita tadi bukan isu turun naik rendah atas ke bawah ke tinggi rendah, bukan isu tu. Isunya al-jizyah, cukai tu menyalahi agama. Tu ya. Walaupun 1%. Dia kata elok sebab daripada 10 ke jadi pada 6. Dia kata elok tuan-tuan. Dia kata elok. Syarak kata apa? Kata tak. Tapi dia kata akal, dia kata
elok, dia hukum kata elok, dia adalah Mu'tazilah moden. Ani yang kata tak mengaji tauhid, tak mengaji akidah, dia kira semayang puasa clear, pi haji tiap-tiap tahun clear, dan program keagamaan tidak diketengahkan. Orang keliru di antara fahaman ahli sunnah dan juga Mu'tazilah. Segi otak saya pun kata betul 10 turun 6, bagus tuan-tuan. Segi otak kita baguslah daripada tinggi turun bawah. Tapi syarak kata haram. Bila syarak kata haram, kita terpaksa terima kata haram. Ni fahaman ahli sunnah wal jamaah. Tu kesan bila mana Sayyidina Ali sebut ni wasiat untuk seluruh umat Islam. La yazalud din wa dunya qaimaini, akan sentiasa agama dan juga dunia akan berdiri tegak di pesada dunia apabila ada satu golongan, iaitulah orang-orang yang kaya tidak bakhil dengan apa yang mereka ada. Fahaman ni pun macam-macam. Duk timbul lah ni mungkinlah Allah Ta'ala uji kita dak terandai hujung dah. Milah Abraham hak duk riuh 2-3 bulan lepas. Ajaran agama yang berpegang dengan agama Nabi Ibrahim. Agama Islam ni depa kata tak betul tuan-tuan, hak kita duk pakailah, depa kata murtad dah kita ni. Sembelihan kita tak boleh makan kalau kita menikah dengan anak beranak depa, dia terfasah nikah secara automatik sebab kita ni murtad pada pandangan kumpulan milah Abraham. Depa pakai ajaran Nabi Ibrahim yang asal. Dalil dia Quran ke? Tu kata depa ni pun mengaji ke? Ambil tak mana? Millata abina Ibrahim hanifah. Agama bapa kami Nabi Ibrahim hanifah, hal keadaan agama dan apa nama Nabi Ibrahim tadi lurus. Betul. Agama Nabi Ibrahim hanifah, betul. Yang lain ni bengkok, tak kena, tak betul. Sebab tu tak boleh pakai. Dalam Quran apa guna? Tapi istimbat cara faham ni apa? Yang kedua depa kata agama bapa kami, bapa dengan anak hangpa nak pakai mana? Pak dengan anak mana mai lu? Hak pak tu Nabi Ibrahim hangpa kena pakai tu. Ni hujah depa lah. Kita ni kok belakang dah, anak dengan pak, hak betulnya pak, hak asalnya pak, pakai hak asal, duk ambil hak palsu apa? Ni milah Abraham. Lepas tu yang terbaru pula hak Kristian. Dia tukar kitab-kitab Bible daripada dalam bahasa Arab, buat masjid macam kita, dalam ada palang salib. Baca kitab Bible lah sekali sebut sadaqallahul azim. Baca kitab Bible sebiji hafal Quran. Salah satu ayat depa baca sedap. Tuba li sani'il muhsinin. Tuba li sani'il muhsinin. Baiklah, berbahagialah orang yang mencipta kebaikan. Tuba li sani'il ihsan. Baiklah orang yang mencipta kebaikan. Siapa dia? Tuhan. Tuhanlah pencipta keamanan, Tuhanlah pencipta kebaikan, Tuhanlah mencipta kemuliaan. Allah Ta'ala lah kita. Bagi mereka Tuhan mereka tu yang menciptakan kebaikan. Tu makna tuba li sani'il ihsan. Dia baca punya sedap, berlagu. Bayati soba ma'abas tanjang sedap. Tuba li sani'il ihsan. Sampai last sekali. Sadaqallahul aliyyul azim. Sedap ke main? Tapi itu dia kitab Bible. Allah bahasa Arab, masjid rupa kita dalam palang Kristian. Anak beranak kita berhenti masjid, masuk sembahyang, tok imam baca ayat Quran dah, dia duk berasa ayat Quran, padahal bacaan Bible. Tukar bahasa Arab pula. Macam-macam fahaman kita pun duk jadi keliru banyak benda. Duk dukung anjing lah apa macam-macam lah. Ustaz hurai dah tu kat tuan-tuan tu.
Memang dalam mazhab lain boleh pakai. Kita mengaji dulu jiran sebelah, kawan satu kuliah, mazhab Hanafi. Lepas hasak dia heret anjing, keluar pergi kedai beli aiskrim Cornetto. Kawan satu kuliah, orang Islam apa kita? Tak ada ajaran sesat apa, ajaran betul-betul punya ajaran hak Islam betul-betulnya, mazhab Hanafi. Anjing boleh dukung elok. Ada satu mazhab saya pergi Lubnan, mazhab betul ke? Dia semayang pakai selak pendek. Bukan selak pendek tutup lutut tu. Selak pendek biasa kat bawah. Sebab mazhab tu, aurat yang wajib ditutup ialah kemaluan kubul dan dubur. Pakai spender saja, baju tak pakai di tok imam kita. Ajaran sesat kah? Tak. Saya tak ingat sama ada mazhab Maliki ataupun Hambali sekurang-kurang menutup aurat sah semayang, kubul dan dubur. Ada pelajar kita mengaji di Lubnan, orang Pahang. Tok guru depa ni nama Abdullah, apa nama? Syekh Abdullah Al-Harari Al-Habsyi. Meninggal dah. Di antara ulama yang paling masyhur di Lubnan. Tapi depa ni ada masalah sikit dengan ulama Syariah. Tu cerita depa lah, tapi nak cerita ada ramai budak Malaysia mengaji tu. Depa terikut dengan mazhab-mazhab lain. Kita pergi sembahyang di rumah pakai selak pendek di tok imam. Kita hang duduk belakang bagi kuih di imam. Larat nak tengok spender depa duduk depan. Tapi boleh tak? Boleh. Sembahyang depa tak ada tamak ninah tuan-tuan. Mazhab selain pada Syafi'i, saya tak berani nak sebut takut tersilap mazhab. Selain pada mazhab Syafi'i, sembahyang tak perlu ada tamak ninah. Dia sembahyang lepas surah ni terus turun sujud lah. Orang tanya rokok tak mana? Rokok waktu rendah nak sujud tu kira ada siap dah rokok. Tak kena duk montir dah. Tamak ninah tak wajib. Turun terus. Sembahyang. Sampai habis baca surah, Allahu Akbar, sujud terus. Hang tak rokok rokok ada siap-siap. Waktu bila? Waktu rendah badan nak sujud lah, ada siap-siap dah rokok. Tak perlu tamak ninah. Kalau depan jadi tok imam kita, mampu kita rebah tergulin. Tak nak ikut. Kena je nak jadi imam tarawih. Tu dia jenuh ligan. Sebab tu salahnya kita beramal dengan ajaran agama lain kerana undang-undang tubuh negeri ataupun negara di Nusantara, di Malaysia telah digezetkan mazhab Syafi'i untuk memurnikan amalan ibadat kita di masjid dan dalam masyarakat. Digezetkan mazhab bila mana wakmai yang lain akan membawa kepada kepincangan dalam melakukan ibadat. Salah satu contohnya semayang. Tok imam mazhab lain dia tak rokok, dia terus sujud. Kita nak kena rokok. Dia pula baca laju subhan tasbih subhanallah pakit salah. Kita baru nak turun pun. Lentang pokang semayang masjid ni. Dia tak daripada semayang ni semayang rumah orang kata tak mai. Sebab tu ulama kita nak memurnikan amalan, letak satu mazhab supaya teratur. Sebab tu bila wakmai fahaman-fahaman ataupun mazhab lain akan mengundang fitnah dan juga berlainan dalam amalan, menyebabkan kucak-kacir dalam melakukan ibadat. Melainkan di tempat-tempat yang tak digezetkan mazhab-mazhab mana. Contohnya Mekah. Tu ikut. Sebab tu di Mekah kita tengok macam-macam pasien. Orang hak semayang ni macam-macam. Kita lagu lain, dia lagu lain. Ada jenis tak ada mazhab pada semayang ikut dia, tak ikut Allah Ta'ala. Semayang ikut dia, tak ikut Allah Ta'ala guna. Tengah-tengah semayang anak lari. Ligan anak heret. Metak ni semayang, tengah duduk semayang. Itu mazhab yang kelima. Nama apa? Saya tak tahu. Tuan-tuan tanya orang lain. Saya tu pernah semayang waktu mengaji tu. Qiyamul-Lail. Tengah duduk baca kunut ni. Tengah duk baca kunut ni, syekh baca kunut ni cerita bab perang, bab jihad, dia punya semangat. Dia berjalan tengah duk baca kunut ni kata sah. Dia kata absyiru binuzuli Isa. Tolong habaq adik-beradik empa kata Nabi Isa nak turun dah. Habaq Nabi Isa nak turun dah. Habaq Nabi Isa nak turun dah. Dia pusing kata sah. Habis habaq pusing 2 3 4 kali, mai duk balik baca doa tengah semayang. Saya tengok diri dia. Tak tengok guna kawan duk sebelah saya hak baca doa tadi. Qiyamul-Lail, dia punya semangat zuk tu imam baca doa, dia semangat, dia berjalan tengah sembahyang tadah doa kunut tu. Dia tak habaq Nabi Isa nak turun dah. Habaq adik-beradik empa Nabi Isa nak turun dah. Dia berjalan betul-betul sah. Ada 6 sah dia berjalan, pisah kedua, dia pisah 3, pisah keempat, patah balik. Lalu depan orang tengah duk tadah tangan doa kunut. Ni yang mazhab kata mazhab yang kelima.
Mazhab tu memang tak sah lah semayang. Semayang apa berjalan ikut dan tu. Melainkan waktu dalam perang kita boleh berjalan ni. Tu yang pertama. Sayyidina Ali sebut bila mana orang-orang masih ada orang-orang kaya yang tidak bakhil dengan harta mereka. Yang kedua Sayyidina Ali sebut madamal ulama ya'maluna bima alimu. Selama mana ada di kalangan alim ulama yang masih beramal dengan ajaran agama mereka. Bila mana masih ada ulama yang masih beramal dengan ilmu yang mereka ada, dunia akan jadi elok, agama akan jadi elok, dunia akan gemilang, agama akan terbilang bila mana ada golongan kedua ni. Siapa dia? Ulama yang masih beramal dengan ilmu yang mereka ada. Yang duk jadi porak peranda ni sebab mereka ni ada ilmu, bukan tak tahu, tapi duk terak pi macam tadi ya. Macam tadi bila mana keluar golongan muslimat buat demonstrasi tentang GST, mereka kata orang-orang yang keluar demonstrasi lawan tentang GST ni adalah pelacur pihak atasan. Dia tahu tak hukum tentang GST? Dia tahu. Bukan dia tak mengaji, tinggi pada kita ni. Dia kaji dalam kitab tafsir. Dia dah baca dalam kitab tafsir bagaimana peristiwa Nabi Musa. Allah Ta'ala perintah buat keluar puak Bani Israel. Sebab mereka ni terbeban duduk di bawah kerajaan Fir'aun yang meletakkan cukai. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa buat keluar. Yang kita baca dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala bagi 10 nikmat kepada puak Bani Israel ketika mana duduk dengan Nabi Musa. Perjalanan daripada Mesir nak masuk Masjidil Aqsa, nak pergi duduk di bawah Baitul Maqdis, sebab di situ sebuah negara yang makmur, lari keluar daripada kerajaan Fir'aun. Salah satunya pasal cukai. Tiba-tiba ada ulama kita dalam Malaysia, tuan-tuan. Orang hak lawan GST ni, lawan cukai, tak boleh buat cukai ni, dia kata pelacur. Siapa yang sokong orang yang keluar demonstrasi, dia ni juga teringin nak tidur dengan pelacur tadi ni. Kalau tuan-tuan sokong mereka keluar demonstrasi, seolah-olah dia kata tuan-tuan ni duk teringin nak tidur, nak berzina dengan pelacur tadi ni. Lepas tu wa'mai dalil hadis yang cerita kata orang keluar demonstrasi cukai ataupun GST ni bercanggah dengan ajaran agama. Wa'mai hadis. Dalil Quran hadis ni semua wa'mai sama tengok Syiah. Dia pakai Quran kita agak macam agak tapi pasal apa kelakuan tak semacam. Semua pakai dalil sama hadis-hadis tu agak. Bila ada golongan-golongan yang lagu ni kata Sayyidina Ali porak-peranda dunia. Agama ku porak-peranda, dunia porak-peranda. Orang jadi tak yakin dengan agama. Sebab apa? Ada ulama-ulama yang menjijikkan agama sehingga orang awam merasakan agama ni satu benda yang menyusahkan dan kami malah nak fikir pasal agama. Sayyidina Ali pesan kat kita nak bagi bahagia, nak bagi sempurna kehidupan. Dan yang ketiga, sebab Isya masuk kena laju lagi. Lagi nak kena ceramah mak hijrah pula padang geh kolektif. Saya sudah ni start kereta Petrus. Tak semayang tuan-tuan, saya semayang dengan orang kolektif. Yang ketiga Sayyidina Ali sebut pula. Madamal juhala'u la yastakbiruna bijahlihim. Selama mana orang-orang yang jahil dia tidak sombong dan berbangga dengan kebodohan mereka. Ini tuan-tuan faham, saya tak nak orang panjang. Sebab waktu pun lewat masuk Isya. Dia rasa bangga dia buat benda hak tak betul. Rasa sombong dengan kejahilan mereka. Duk rasa kemas, duk rasa betul dah benda hak mereka buat. Kalau menang pengkalang kubur, bernazar nak pergi Mekah. Dengar tu bagus tuan-tuan agama, tapi segi hukum fiqahnya tak boleh bernazar pada benda yang wajib. Tak boleh bernazar pada benda yang haram. Boleh tak kalau saya kata, kalau saya boleh anak lelaki, saya nak sembahyang Isya. Hang tak bernazar pun hang kena sembahyang Isya tu wajib.
Kalau boleh anak perempuan aku nak sembahyang subuh, tak kena habaq kena sembahyang, tak boleh anak pun, tak nikah pun subuh kena sembahyang. Syarat nak nazar, tengok Kitabul Aiman dalam kitab fiqh, kitab Mata'il Badrain, Idaman Penuntut, semua segala kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i, syarat nak bernazar kepada benda yang diharuskan oleh syarak, tidak benda yang haram dan tidak pada benda yang wajib. Kalau menam kalang kubur nak pergi Mekah, Mekah tu hukum apa buat haji? Wajib saudara nazar, duk nazar apa? Nak tunjuk kata dia ni bagui dan nak pamerkan kebodohan mereka kepada masyarakat. Ini sebab tu duk jadi haru birullah. Sebab apa? Yang Sayyidina Ali sebut kata, orang yang jahil tidak sombong dengan kejahilan. Selama itulah agama kita sempurna, dunia kita masih bersinar, gemilang dan terbilang. Bila kita jumpa golongan yang jahil rasa sombong dengan kejahilan, waktu tu dah kacau bilau dan huru-hara. Bila tuan-tuan, zaman kita yang kita dengar dalam TV baru ni, kalau menang nak pergi Mekah, memang dia pergi sungguh. Tapi nak habaq segi fiqahnya, seolah-olah menghina dia balik. Kenapa? Tidak disuruh untuk kita bernazar pada benda yang wajib. Bahkan nazar tadi tidak dikatakan nazar. Sebab tu nak beramal ni kita kena tahu. Kita kena mengaji, baru kena. Baru kita tak berasa benda ni salah, benda tu salah. Ulama buat tu ada kaedah ni macam zikir lepas sembahyang tuan-tuan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis lepas astaghfirullah. Warid daripada Nabi buat lepas subuh dengan lepas maghrib. Waktu lain Nabi tak buat. Dalam kitab Munyatul Musalli pun habaq lagu tu, waktu lain Nabi tak buat, lepas maghrib dengan lepas subuh. Lepas tu tok guru kita buat la ilaha illallah lepas asar. Nak kira lagu mana? Nak sebut bid'ah tu? Jangan je. Buat lepas maghrib, lepas subuh la ilaha illallah littiba' kerana mengikut Nabi. Dan buat la ilaha illallah lepas asar lita'abbud untuk berzikir, bukan kerana ikut Nabi. Dua-dua dapat pahala. Faham tuan-tuan? Maknanya kita beramal lepas asar ni la ilaha illallah tujuannya nak ikut Nabi. Hak tu salah. Sebab apa? Nabi tak buat. Yang kita buat tujuan apa? Lita'abbud untuk berzikir dan mengabdikan diri. Sebab tu boleh buat. Bila kita mengaji kaedah yang dilalui oleh ulama, kita faham, oh dia baca kok tu, betul tok guru tu buat. Kalau duk mengaji sebelah saja yang Nabi buat baru kita boleh buat, Nabi tak buat kita tak boleh buat, pakai tak boleh buat apa. Nabi tak pernah pun buat program sentuh anjing secara beramai-ramai, siapa kita buat. Dan ada ulama yang sokong pula, yang mengatakan anjing ni tak najis. Sedangkan Nabi tak pernah buat program beramai-ramai dukung anjing. Tak, sebab mereka kata nak buat ni kena tiru hak kerja Nabi, hak perbuatan Nabi. Nabi tak pernah anjur program dukung anjing. Pasal apa ada ustaz-ustaz sokong program tu. Ni nak cerita kata bila mana orang jahil dia sombong dengan kejahilan. Sayyidina Ali lah kata, kita bawa nak ambil intipati dan nasihatnya. Bila mana mereka sombong, dunia mereka kacau bilau, agama mereka ni kacau bilau. Tak berdiri tegak dah. Kalau nak tegak agama dan juga dunia, orang jahil dia tak rasa bangga dan dia malu nak tunjuk kejahilan dia depan orang. Teratur tuan-tuan. Kalau dia tak sebut, orang tak tahu lah kata dia tu tak tahu. Tapi dia sebut lagu tu, tahu lah kata dia handai ya. Nak nazar, nak pergi Mekah. Kalau menang nak pergi Mekah, nazar. Tuan-tuan, orang nak jadi orang atasan ni, dia nak ganti kerja Nabi dan tugas Nabi dinamakan khalifah. Bila nak ganti tugas Nabi, kena reti macam mana sikit-sikit, kena reti juga macam mana hak Nabi belajar. Bila jadi pimpinan ni dikatakan khalifah. Khalifah ni ganti tugas Nabi. Nak ganti tugas Nabi, kena reti benda hak Nabi ajak, baru boleh jadi khalifah. Kita nak uruskan sesebuah syarikat, perniagaan apa pun, apa barang-barang nak supply buat bangunan apa begitu begini. Nak ganti tempat orang yang urus tu, kita kena ada pendedahan tak ilmu tu, baru boleh ganti.
Kita nak uruskan mana-mana syarikat, kita kena ada pendedahan tentang ilmu tu. Dalam bidang pasaraya, apa jual beli, kena tahu dalam bidang prinsip-prinsip pemasaran, marketing, lagu mana nak bagi laku bagaimana, kena reti gak sebab nak ganti tugas depa. Orang yang nak ganti tugas Nabi Khalifah ni kena reti agama, tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala tak pilih malaikat jadi khalifah. Kita dengar dalam Al-Quran. Malaikat kata apa? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nak lantik pula kau wahai Tuhan orang yang akan berkeli, akan berperang. Dalam tafsir Nurul Ihsan sebut bila malaikat kata nak lantik pula kau orang yang pernah berkeli. Faham di situ ulama tafsir dalam kitab tafsir Nurul Ihsan cerita kata sebelum lantik Nabi Adam jadi khalifah, Allah Ta'ala lantik dah golongan jin memerintah bumi. Tapi mereka ni jahat, rajin duk berkeli, bertumbuk hangku, pergi relai habis bukit-bukit. Sebab tu Allah Ta'ala ligan perambat masuk dalam gunung, masuk dalam lautan, pi naik tah bukit, ganti Nabi Adam jadi khalifah. Malaikat kata wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami sentiasa mengabdikan diri bertasbih kepadamu. Dalam tafsir Nurul Ihsan kata, malaikat kata sepatutnya kami yang layak diangkat menjadi khalifah, bukan Nabi Adam. Tapi pasal apa Allah Ta'ala ambil Nabi Adam? Pasal pengetahuan yang Allah Ta'ala bagi, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Pasal ilmu, pasal ketakwaan, pasal kefahaman terhadap agama itulah, terhadap hikmat pentadbiran itulah Allah Ta'ala bagi kat Nabi Adam, tak bagi kat malaikat. Buka kitab tafsir Nurul Ihsan. Tu yang tanya Allah Ta'ala ajak Nabi Adam macam-macam. Wa 'allama Adam al-asma', semua nama. Dalam kitab nama Hasyiah Tafsir Al-Jalalain cerita kata benda yang logik Allah Ta'ala cerita, yang tak logik Allah Ta'ala cerita. Apa dia? Allah Ta'ala cerita dua perkataan yang berbeza di antara kentut yang berbunyi dan kentut yang tidak berbunyi. Kita fikir dia ajak apa lah bahasa tu? Dia ajak tak? Kentut dalam bahasa Arab yang berbunyi ni durat. Jenis bunyi angin, bunyi macam lori Kelantan tu. Tu durat. Kalau yang tiba-tiba bau busuk tu panggil fusa. Allah Ta'ala ajak Nabi Ibrahim durat wa fusa. Perbezaan dua jenis kentut. Kalau kita nak bahas bab kentut ni, tak ubah syok. Tu nak bahas tak logik tu. Ajak juga kat Nabi Adam. Dia antara camca sudu hak kecil dengan sudu besar. Sudu kecil panggil camca, sudu besar panggil senduk. Sudu yang tak tirih panggil camca, sudu hak tirih panggil garpu. Habak semua. Dan ajak semua dalam bahasa, sama ada bahasa Melayu, bahasa Arab, semua bahasa. Sebab tu timbul bahasa yang berbeza daripada peristiwa. Allah Ta'ala ajak nama pada Nabi Adam setiap bahasa, kipas angin dalam setiap bahasa. Tu yang Allah Ta'ala lantik Nabi Adam dengan sebab 'allama Adam al-asma'. Nak ganti, dia kena tahu apa yang dipelajari dan diketahui oleh para Nabi. Dan yang terakhir nak ringkaskan, Sayyidina Ali sebut, madamal fuqara la yabi'una dinahum bidunyahum. Selama mana orang yang fakir. Apa maksud fakir? Orang awam biasa ni. Orang awam, bukan di kalangan ulama' lagi. Ulama' dia masuk dalam bab ulama' usuk. Ni duk cerita orang awam. Selama mana orang awam biasa ni tidak menjual agama mereka dengan dunia. Bila jumpa orang awam ni, dia sanggup abai agama dia dengan sebab duit yang orang nak bagi sikit, nak jadi apa jadilah lepas ni, nelantak bila, yang penting aku boleh duit. Ni timpalah agama akan rosak, dunia kita akan rosak, masyarakat kita akan rosak. Tengok hari ni tuan-tuan. Mak ayah terpaksa tipu anak-anak bila anak-anak nak beli barang, nak beli mainan di pasar raya. Saya sebab sungguh sebab lah ni getah murah, RM1 4 kupang. Anak pergi pasar raya konsif ke Tesco ke apa ke duk teriak nak kereta kontrol. Abah terpaksa muhung anak daripada pagi pergi tu sampai tengah hari duk muhung anak. Esok abah beli esok abah kutip sekerak, esok abah beli Abah kutip sekerak, esok abah beli abah duit tak ada lagi. Adik dengan teriak nah, esok abah kutip sekerak, abah beli. Bila kutip sekerak nak boleh beli? Sekerak murah. Sedah kutip sekerak 40, bagi 2, 20. Beli nasi beras tak cukup.
Dia muhung anak dia hari-hari. Bukan kita nak marah kepak dia, tapi tak ada dah cara lain nak bagi anak dia sengat, melainkan dia berdusta dan dia muhung anak dia hari-hari. Saya dengar saya pergi bilion di Baling, dekat Batu 42 Baling. Pak terpaksa ada abang kan. Tak apa, abah tik sekerak esok abah bagi. Kutik sekerak esok abah bagi. Nak kutik sekerak apa, kita pergi motor nah hari orang lain tolong kutik sekerak dah. Orang lain tolong kutik sekerak. Kita pergi motor nah hari, duk cadang nak beli kereta kontrol kat anak, orang lain pergi rembah dah sekerak kita. Kalau mereka tak curi pun pergi jual sekerak, motong kebun getah bagi dua. Kalau boleh 70, seorang RM35. Nak beli kereta kontrol apa sampai RM20. Beras satu kampit 10 kilo pun orang belah, beli kilo dah lah ni. Kok belah sek tu. Sebab apa tuan-tuan? Bila mana orang awam, dia sanggup jual hukum, sanggup menderita dengan sebab harta yang sedikit. Akan jadi rosak segala-galanya, Sayyidina Ali kata. Sebab tu saya kesian dengar tu jadi sebab. Kita boleh gak duk beli beras 5 kilo, 10 kilo. Mereka belah beras tu beli sekilo. Terpaksa muhung anak. Sedih. Saya dengar di bilion Batu 42 Bali tu. Duk muhung anak, bukan nak marah kat pak. Pak tak ada senjata dah nak bagi anak sengat, melainkan dia kena muhung anak dia. Bila pak kutik sekerak nak boleh beli? Pokok getah, pokok orang bahagi dua. 4-5 hari RM70, RM35. RM35 kita sejam habis dah. 4-500 sehari habis dah. RM35 sampai seminggu pun nak dapat. Nak beli kereta kontrol apa? Disebabkan orang-orang awam tidak memikirkan kepincangan dan kesengsaraan yang akan berlaku. Biar kami selesa dan dapat sedikit habuan. Hampa nak jadi apa jadilah, maka rosaklah agama dan juga dunia. Pak kara Sayyidina Ali bagi nasihat kat kita, kat saya, kat tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat jadikannya sebagai ilmu, untuk dijadikan sebagai pengajaran, dan kita nak bawa kita dan keluarga kita, nak beranak kita, masyarakat, mengembalikan semula kegemilangan agama dan dunia seperti mana dirasakan oleh salafus salih di zaman-zaman ketika mana gemilangnya agama di zaman mereka. Sekadar tu yang boleh berkongsi pada malam ni. Yang baik tu ilham daripada Allah. Mungkin ada yang silap cakap tu terlepas cakap, dan kesilapan diri saya tanpa ada penumpuan yang rapi, tanpa ada semakkan terlebih dahulu di atas segala maklumat yang disampaikan. Apa pun yang pasti yang baik harap dia adalah satu ilmu yang baik untuk kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah kepada kami benda yang kami jahil, dan peringatkanlah kepada kami benda yang kami sering lupa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami di dunia ini kebaikan, dan kurniakanlah kepada kami di akhirat sana kebaikan. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, tolong lepaskanlah kami daripada terkena sentuhan api neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu wasallamu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه استووا واعتدلوا وارحمني وارحمكم الله وأثابني وأثابكم الله. Betulkan saf, dapatkan safkan ayat setengah daripada kesempurnaan sembahyang. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allah. Wajjahtu wajhi fatar as-samawati. La syarika. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر ربي اغفر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات السلام أشهد أن لا وأشهد أن اللهم صل على سيدنا الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. الحمد لله الرحمن إياك نعبد صراط الذين غير المغضوب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات. السلام عليك. السلام عليك. أشهد أن لا وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وبارك على سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا نسألك. السلام عليكم ورحمة الله. نعوذ بك من الشر. وكل الحمد لله الذي لم يتخذ كل شيء. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية
رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منك.